Assalamualaikum. Kami kumpulan kelima daripada kumpulan L di bawah subjek BPME 1013 asas keusahawanan. Kami telah memulakan sebuah perniagaan atas talian yang bernama Care 365 yang menjual pensanitasi tangan sebagai produk utama. Hari ini kami akan mempersembahkan laporan tentang perniagaan atas talian kami yang tersebut. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Ko Kai Jing, nombor metrik 278301. Sekarang saya akan memperkenalkan halaman perniagaan pada media sosial dan pedagangnya serta laman web Care 365. Care 365 merupakan sebuah perniagaan yang dimulakan dan dijalankan secara atas talian ataupun dinamakan sebagai online business. Care 365 tidak mempunyai kedai fizikal. Oleh itu, kebanyakan pengenalan dan periklanan tentang produk akan disampaikan melalui media sosial. Jadi, media sosial telah memainkan peranan yang amat penting kepada perniagaan Care 365. Media sosial yang terutamanya digunakan adalah Facebook dan Instagram. Care 365 telah mendirikan sebuah halaman perniagaan pada Facebook. Facebook digunakan kerana banyak pengguna telah terkumpul di media sosial ini. Pengguna terdiri daripada orang ramai yang berlainan daripada umur, kaum, pekerjaan atau lain-lain. Halaman perniagaan Facebook juga mempunyai sistem pengurusan yang lebih sempurna. Care 365 juga mendirikan sebuah halaman perniagaan di Instagram. Instagram merupakan media sosial yang disambungkan dengan hangat dan banyak digunakan oleh orang ramai di Malaysia. Kebanyakan pengguna Instagram terdiri daripada pemuda dan pemudi yang lebih sesuai dengan pelanggan sasaran perniagaan Care 365. Kami telah mendapat pandangan perniagaan ataupun dinamakan sebagai Business Insights dalam bahasa Inggeris untuk perniagaan Care 365. Untuk Facebook, Care 365 telah mengemukakan sebanyak 36 paparan yang berkenaan dengan produk pada halaman perniagaan kami. Terdapat sebanyak 141 orang pengguna telah like halaman kami. 258 orang pengguna telah melihat halaman kami dan sebanyak 383 orang pengguna telah melihat paparan kami dalam sebulan lepas. Berbagai teknik promosi telah digunakan dalam halaman perniagaan kami untuk menarik pengguna. Pada Instagram, Care 365 juga telah mengemukakan sebanyak 45 paparan dalam halaman perniagaan kami. Fungsi story yang sangat popular di Instagram juga digunakan oleh Care 365 dan berjaya menyiarkan sebanyak 13 stories dalam sebulan lepas. Sebanyak 174 pengguna telah melihat halaman Care 365, 329 kali interaksi dengan paparan kami, tetapi hanya 61 pengguna yang follow kami sahaja. Selain daripada halaman perniagaan pada media sosial, Care 365 juga telah mendirikan satu laman web untuk menarik pengguna yang lebih banyak. Gaya laman web telah menggunakan style ringkas dan minimalis yang memenuhi cita rasa orang ramai pada masa ini. Pada laman web tersebut, beberapa maklumat utama yang penting juga dipaparkan pada laman web itu untuk pengetahuan pengguna terhadap produk Care 365. Contohnya, kami telah mengemukakan maklumat tentang kebaikan bersanitasi tangan produk kami dan juga bahagian-bahagian yang boleh terpakai oleh bersanitasi tangan Care 365. Gambar-gambar juga telah dikemukakan dengan maklumat tersebut supaya pengguna dapat lebih mengenalkan produk kami. Dalam laman web Care 365, pengguna juga dapat melihat dan mengetahui jenis produk yang sedang dijualkan serta harganya dengan jelas. Sekiranya pengguna ada
sebarang pernyataan ataupun hendak berhubung dengan kami, pengguna juga dapat menghantar email dengan mengisi borang yang disediakan dalam laman web. Di atas merupakan satu pengenalan terhadap halaman perniagaan media sosial dan laman web Care365 dan juga satu analisis yang amat mudah tentang perniagaan kami. Laporan ini akan disambungkan oleh ahli yang lain dengan bahagian yang seterusnya iaitu siaran promosi pada media sosial. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Shubhalakshmi Vetasalam, nombor matrik 27819, akan membentangkan siaran promosi pada media sosial yang dilakukan bagi produk kumpulan kami iaitu Care365. Kumpulan kami telah berjaya membuat promosi bagi produk kami dalam 3 bentuk iaitu dalam bentuk teaser, soft sell dan juga hard sell. Kami juga berjaya menghasilkan lebih daripada 4 teaser, 4 soft sell dan juga 4 hard sell. Sebelum itu, apa itu teaser, soft sell dan hard sell? Teaser merupakan elemen media yang mengandungi image atau video yang menunjukkan produk jualan yang bakal ditawarkan dalam pasaran. Oleh itu, kumpulan kami memastikan bahawa kami menggunakan elemen-elemen yang berkaitan bagi memaparkan teaser-teaser dalam halaman media sosial kami. Bagi hard sell pula, kumpulan kami juga telah melakukan jualan langsung dan telah memastikan poster-poster yang dipaparkan dalam media sosial menggunakan teknik AIDA iaitu mempunyai kandungan yang dapat menarik perhatian iaitu attention dan dapat menarik minat iaitu interest dan turut memastikan poster kami dapat mempengaruhi cita rasa iaitu desire para pelanggan yang melihat poster kami. Akhir sekali, kumpulan kami juga telah menggunakan teknik soft sell bagi siaran promosi pada media sosial. Soft sell mengandungi informasi tambahan atau informasi yang tersirat berkenaan dengan produk jualan. Jualan soft sell turut dikatakan sebagai jualan tidak langsung. Berikut merupakan teaser-teaser yang berjaya dihasilkan oleh kumpulan kami dalam bentuk video maupun dalam bentuk image. Teaser yang dihasilkan oleh kumpulan kami mengandungi unsur-unsur suspense seperti tanda soal yang terkandung dalam poster-poster yang dipaparkan dalam media sosial. Teaser yang mempunyai tanda soal ini dihasilkan pada musim Christmas. Hal ini demikian kerana produk kami telah mendapat rupa bentuk eksterior yang baru yang hanya boleh diperoleh semasa musim Christmas. Pada peringkat awal pula, teaser yang dihasilkan telah mengandungi gambar-gambar produk kami yang mempunyai rupa yang samar-samar dan kami juga telah meletakkan coming soon untuk menyatakan bahawa produk kami akan dikeluarkan pada bila-bila masa. Teaser yang dihasilkan pada musim Christmas telah menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri pelanggan kerana selepas produk itu dilancarkan, para pelanggan telah menyatakan bahawa eksterior pada produk baru kami mempunyai unsur-unsur atau gambar-gambar yang comel dipaparkan pada produk kami. Bagi hard sell pula, kumpulan kami telah melakukan jualan langsung dan juga jualan atas talian. Bagi jualan langsung yang dilakukan, kami telah berusaha untuk menjual produk kami kepada jiran-jiran kami. Selain itu, hard sell yang digunakan atas talian pula dihasilkan dengan menggunakan teknik AIDA. Sebagai contoh, hard sell yang dipaparkan dalam media sosial telah digunakan catchphrases seperti "No idea for giving a gift to a friend or family." Catchphrase ini mampu menarik minat atau perhatian yang lebih dikenali sebagai attention atau interest pelanggan untuk mendapat tahu lebih tentang produk yang kami jual. Berikut merupakan beberapa gambar hard sell yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami dan turut disertakan dengan sebuah gambar yang dilakukan sebagai jualan langsung. Akhir sekali, kumpulan kami juga telah berjaya menghasilkan lebih daripada 4 soft sell. Berikutan menunjukkan 3 daripada 6 soft sell yang berjaya kami hasilkan.
Soft sell kumpulan kami yang dipaparkan pada media sosial mengandungi maklumat-maklumat tambahan mengenai produk kami. Contohnya, kelebihan lavender. Hal ini demikian kerana lavender merupakan salah satu aroma yang dijual oleh kumpulan kami. Produk Care365 dikeluarkan dalam dua jenis aroma iaitu lavender dan juga rose lilac atau dikenali sebagai balsam. Dalam soft sell ini, kami telah menjelaskan kelebihan menggunakan produk yang mengandungi kandungan lavender. Selain itu, maklumat tentang kandungan dalam produk kami turut dijelaskan dalam soft sell. Sebagai contoh, what is isopropyl alcohol? Maklumat tambahan yang diberikan dalam melalui soft sell ini mampu menarik minat pelanggan untuk membeli produk kami. Oleh itu, penggunaan teaser, hard sell dan soft sell banyak membantu kumpulan kami untuk menjual produk kami. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk menjelaskan kandungan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Dikailun dan nombor matrik saya ialah 281817. Saya akan membentangkan rekod jualan dan maklumat tambahan bagi perniagaan Care365. Dalam perniagaan Care365, setiap ahli akan menggunakan portal Go E-commerce untuk merekodkan jualan dan perbelanjaan. Setiap jualan dan perbelanjaan yang dilakukan akan dibagikan kepada 10 ahli. Selain itu, setiap keuntungan jualan juga akan dibahagikan kepada setiap ahli dalam perniagaan tersebut. Gambar di atas ialah jualan dan perbelanjaan bulanan per ahli dalam perniagaan kami. Jualan sebulan kami ialah RM45.60, manakala perbelanjaan sebulan ialah RM30. Seterusnya, dalam jadual transaksi, kita dapat melihat bahawa jualan dan belian pertama yang dilakukan oleh perniagaan kami ialah pada 15 Disember 2020. Perniagaan kita dilakukan secara online dan offline. Namun, kebanyakan pelanggan membeli produk kami secara online dan kebanyakan pembayaran juga dilakukan secara online. Disebabkan perniagaan kami bermula perniagaan pada bulan Disember 2020, oleh itu, jualan dan belian bagi bulanan dan tahunan adalah sama. Keseluruhan jualan pada tahun 2020 mencatat RM456, manakala keseluruhan belian mencatat RM300. Walaupun perniagaan Care365 baru berniaga pada bulan Disember 2020, namun perniagaan kami masih mampu memperoleh keuntungan sebanyak RM156 dalam masa yang singkat. Seterusnya, maklumat tambahan dalam perniagaan Care365. Pertama, sejarah perbualan dalam media sosial. Semasa berbual dengan pelanggan, kami akan membuat pengenalan terhadap produk kami agar pelanggan lebih memahami kebaikan dan fungsi produk kita sebelum membeli produk tersebut. Seterusnya, kami akan memberitahu harga produk kami kepada pelanggan. Inilah contoh pelanggan yang hendak membeli produk kami. Pelanggan boleh memilih dua cara, iaitu membayar secara online ataupun offline. Resit bank pelanggan. Kebanyakan pelanggan memilih pembelian secara online disebabkan oleh pandemik COVID-19. Inilah antara resit tentang pembelian hand sanitizer perniagaan Care365. Seterusnya, jualan langsung iaitu offline sales. Walaupun kebanyakan jualan dijalankan secara online, namun terdapat juga jualan secara offline. Gambar tersebut menunjukkan salah seorang ahli Care365 menjual produknya kepada pelanggan secara offline. Itu sahaja daripada saya. Laporan yang seterusnya akan disambungkan oleh ahli yang lain. Hai, nama saya ialah Oyong Sen dan nombor matrik saya adalah 278115. Hari ini saya ingin membentangkan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh perniagaan kami, iaitu Care365 dalam menjalankan perniagaan atas talian. Masalah yang pertama yang
K365 menghadapi ialah masalah security. Hal ini kerana K365 merupakan perniagaan yang baru menceburi dalam atas talian. Laman web dan akaun media sosial kami menghadapi cabaran di mana ia mungkin digelapkan atau dirosakkan oleh pengguna internet yang tidak bertanggungjawab. Kami sekumpulannya amat berwaspada ketika memuat naik maklumat yang penting kerana data dan maklumat perniagaan berkemungkinan boleh terdedak sekiranya akaun perniagaan kami digoda oleh penggodan. Lebih-lebih lagi, semenjak penularan virus COVID-19, terdapat pelbagai ancaman scam yang wujud. Pelanggan baru yang ingin membuat pesanan terus berwas-was semasa membuat pesanan produk. Hal ini telah menjadi satu masalah kepada kami kerana kadang-kadang pelanggan akan memesak dan tidak membeli barangan yang dipesan kerana memang akan menjadi masang scam. Selain itu, K365 juga menghadapi masalah untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan daripada pengguna. Walaupun produk dan promosi K365 cukup menarik kepada orang ramai, dia berasa suka untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan daripada pelanggan. Hal ini disebabkan pengusaha dan pengguna tidak berkenalan antara satu sama lain. Pengusaha dan pengguna atau pelanggan hanya berkomunikasi melalui internet dan tidak pernah bertemu secara langsung. Tambah pula, K365 merupakan perniagaan kerja yang baru dijalankan. Oleh itu, pelanggan beragu-ragu untuk membeli produk daripada kami. Namun, K365 telah bertekad dan berusaha sebaik mungkin dengan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Selepas melakukan beberapa transaksi, K365 turut mempunyai pelanggan yang membuat bersama yang lebih. Seterusnya, cabaran utama yang dihadapi oleh kami ialah persaingan dengan pengusaha yang berniaga dalam bidang yang sama. Oleh sebab virus COVID-19, kebersihan dan keselamatan aman dipentingkan oleh orang ramai. Tidak harap ramai peniaga mula menjual sanitasi tangan kerana unjurnya permintaan yang tinggi dalam pasaran. Tambahan pula, pola jualan iaitu persanitasian tangan wujud dalam berbagai bentuk dan jenis dalam pasaran. Situasi ini membawa impan yang besar kepada K365 untuk mengekalkan kedudukan kami dalam pasaran. Akan tetapi, keunikan yang ada pada produk kami mampu berdaya saing dengan produk yang lain. Lebih-lebih lagi, pasaran persanitasian tangan yang berjenama lain sudah mempunyai platform yang lebih besar untuk menjual produk mereka. Kemungkinan produk kami untuk menyelak di sesadap negara menjadi rendah akibat jenayah yang digunakan masih baru dalam sana. Di samping itu, masalah kedua yang dihadapi oleh K365 ialah penghantaran produk kepada kawasan yang telah dinyatakan zon merah akibat COVID-19. Hal ini demikian kerana pada permulaan perniagaan, kami tidak dapat menghantar barangan melalui pos kepada kawasan-kawasan yang berkenaan seperti Kuala Lumpur atau Selangor. Oleh itu, pelanggan terpaksa tunggu masa yang lama untuk mendapatkan barangan mereka kerana tidak shipping yang dilakukan pada ketika itu. Oleh itu, salah seorang ahli yang tinggal di kawasan tersebut mampu melakukan cash on delivery kerana pelanggan yang tinggal di kawasan yang sama di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Hanya sekali K365 menempuh kesusahan dalam komunikasi antara ahli K365. Ahli berasal daripada tempat yang berlainan dan tinggal di tempat yang berjauhan antara satu sama lain. Disebabkan oleh
pandemi COVID-19 yang bertambah serius, alih-alih juga tidak dapat berjumpa sekarang. Segala interaksi dijalankan secara atas talian, yaitu melalui internet dan penggunaan media sosial saja. Kadang-kadang, informasi tidak dapat disampaikan dengan jelas dan berkesan kepada semua ahli case jika dibandingkan dengan berkomunikasi secara bersemuka. Hal ini menjadikan efisiensi dan prestasi dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, ahli-ahli case telah mencuba sedaya upaya untuk berinteraksi dalam melakukan perniagaan ini dengan menangani masalah dan cabaran tersebut. Okey, terima kasih.